Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya, Aida Syakina binti Muhammad Noor, ingin membentangkan berkaitan dengan maklum malas pengucapan awam. Yang saya hormati Puan Zawiyah binti Baharum, pensyarah elektif terbuka bagi PAWK 3013 pengucapan awam. Baiklah, pertama sekali saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan bagi pengucapan awam. Pengucapan merupakan suatu kaedah berkomunikasi secara lisan, manakala pengucapan awam merujuk kepada ucapan yang disampaikan kepada sekumpulan pendengar dalam situasi yang terancang yang melibatkan tempat, masa, isu dan topik yang hendak disampaikan kepada pendengar. Berdasarkan buku panduan pengucapan awam karangan Abdul Muatti Ahmad dan Zamri Ahmad 2010 menyatakan bahawa pengucapan awam menggunakan anggota sebagai komunikasi verbal dan bukan verbal. Sehubungan dengan itu, pengucapan awam perlu disampaikan oleh individu yang dapat melibatkan lontaran suara dan pergerakan agar mesej yang ingin disampaikan dapat diterima kepada audiens. Berhubung dengan tugasan 2 ini, saya memerlukan untuk memberikan maklum balas terhadap persembahan pidato yang diadakan semasa pertandingan pidato peringkat kebangsaan yang dipersembahkan oleh Anis Hazira binti Zakaria yang membawa tajuk Nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Maklum balas dari persembahan pengucapan awam iaitu pertandingan pidato yang telah dianalisis. Terdapat 3 kriteria utama yang dapat diperincikan dalam pengucapan awam. Antara tiga kriteria utama dalam pengucapan awam antaranya ialah menganalisis ciri-ciri pengucapan awam, bahasa dalam pengucapan dan keberkesanan persembahan pengucapan. Terdapat 5 ciri utama yang dapat diperincikan dalam pengucapan awam iaitu pengucap, pendengar, mesej dan maklum balas yang dinyatakan oleh Sufian Hussein dan Azhar Jaluddin 2003. Hal yang demikian, pengucap merupakan individu yang melaksanakan persembahan pengucapan awam yang dibuktikan melalui pertandingan pidato peringkat kebangsaan yang dipersembahkan oleh Anis Hazira yang membawa tajuk Nilai-nilai murni dan perpaduan teras kesejahteraan dan kemakmuran negara. Sehubungan dengan itu, pengucap ialah individu yang melakukan persembahan pengucapan awam dan terdapat unsur yang penting dalam komunikasi dan jenis pengucapan awam yang disampaikan oleh Anis Hazira ialah pidato yang dipertandingkan di pertandingan pidato peringkat kebangsaan. Yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan penerima mesej yang disampaikan oleh individu, kumpulan dan organisasi. Jelaslah bahawa audien yang hadir ke pertandingan pidato tersebut ialah untuk mendengar mesej yang ingin disampaikan oleh pembidato. Yang ketiga adalah mesej. Mesej merupakan susunan simbol untuk menyampaikan maklumat, idea dan pandangan. Hal ini untuk menyampaikan mesej kepada audien berkaitan dengan tajuk. Jelaslah, sekiranya kita ingin menyampaikan sesuatu pengucapan awam,
bila kita ada tajuk, kita kena menguasai tajuk tersebut, kita kena faham, kita kena bagi mesej yang baik daripada tajuk kita supaya audien yang hadir dapat menerima mesej kita tanpa ragu-ragu. Selain itu, kita kena menguasai topik yang kita ingin sampaikan supaya mesej yang ingin disampaikan tu terus kepada audien dan audien boleh mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Selain itu, kita juga tidak boleh menyentuh isu sensitiviti perkauman ataupun agama kerana ia akan menyinggung perasaan sama ada perkauman ataupun ataupun agama. Tetapi berdasarkan video pidato, pemidato telah mengaitkan isu yang terjadi di Malaysia untuk dijadikan sebagai pengajaran, iaitu isu berkaitan dengan yang peristiwa 13 Mei 1969 dan mengaitkan ayat Al-Quran dengan tajuk yang ingin disampaikan. Berdasarkan persembahan pidato tersebut, saya boleh lihat pemidato telah menguasai topik yang ingin disampaikan kepada audiens dengan tepat tanpa keraguan berdasarkan hujah-hujah yang diberikan. Manakala yang keempat adalah maklum balas. Maklum balas ialah reaksi pendengar yang dihantar oleh pengucap sama ada dari segi verbal ataupun bukan verbal. Seperti yang kita boleh lihat berdasarkan video pidato tersebut mempunyai kontak mata dengan audiens dan reaksi yang positif daripada audiens dengan melakukan komunikasi secara bukan verbal. Okey, sebagai contoh, maklum balas yang diberikan oleh audiens sangat positif kepada pemidato seperti mengangguk kepala yang menandakan kefahaman serta memberikan perhatian sepenuhnya ketika persembahan yang dilaksanakan dan terdapat kontak mata antara audien. Antara audien dan pemidato. Hal yang demikian jelaslah bahawa persembahan yang dilaksanakan mendapat maklum balas yang positif terhadap audiens dan pemidato juga dapat menjawab soalan yang diberikan oleh hakim secara spontan tanpa persediaan, tetapi pemidato mempunyai pengetahuan berkaitan dengan soalan yang diberikan oleh hakim. Seterusnya, maklum balas yang dapat diperincikan berdasarkan persembahan pidato melalui aspek bahasa dalam pengucapan awam berdasarkan kajian Abdul Mu'atti dan Zamri Ahmad 2010. Antara panduan menjadi pengucap yang baik adalah menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah difahami. Jelaslah berdasarkan video pemidato tersebut menggunakan bahasa penggunaan bahasa yang digunakan oleh pemidato adalah sesuai dan mudah difahami kerana pemidato menggunakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Hal ini selaras dengan Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan sebagai lambang jati diri dalam sesebuah masyarakat. Selain itu, bahasa juga menjadi syarat utama dalam membentuk perpaduan di Malaysia, Najimah 2011, dan sebagai alat pembentukan identiti nasional atau alat penyatuan kaum di Malaysia, Muhammad Rozi 2009. Manakala, gaya berbicara yang ditonjolkan oleh pemidato adalah menggunakan intonasi yang sesuai dengan laras bahasa, dengan penyampaian pidato yang baik dan menggunakan dada
nada yang pelbagai agar dapat menarik perhatian daripada audiens, seperti menggunakan nada yang tinggi untuk penekanan isi yang penting dan nada yang rendah sebagai rayuan dan simpati. Di sini kita boleh lihat bahawa pemidato amat menekankan kepada intonasi suara, walaupun dengan gaya yang agak marah ketika menyampaikan pidato, tetapi setiap peninggian suara itu adalah untuk menekankan bahawa isi yang ingin disampaikan adalah penting. Selain itu, dengan bahasa juga audien boleh faham apa yang ingin disampaikan oleh pemidato, dan sebagai contoh, oh ini isi yang penting, patutlah nada dia tinggi. Dan selain itu, secara tidak langsung, bila ada intonasi yang pelbagai, audien dapat membezakan, oh ini isi yang penting, ini bukan isi yang tidak penting. Maka jelaslah bahawa pemidato menggunakan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan kaum kerana mudah difahami oleh setiap lapisan masyarakat atau audien yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya, serta intonasi juga memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej. Kriteria yang ketiga adalah keberkesanan persembahan, iaitu pemidato telah menggunakan alat bantu yang sesuai untuk melaksanakan persembahan pidato. Sebagai contoh, pemidato menggunakan alat bantu yang sesuai seperti pemancar LCD, PowerPoint untuk membantu dalam menyingkirkan aliran persembahan untuk meyakinkan audiens bahawa isi tersebut adalah penting, dan untuk meyakinkan audiens untuk menerima mesej yang ingin disampaikan. Sehubungan dengan itu, mesej yang disampaikan melalui persembahan pidato amat jelas kerana struktur organisasi yang disusun mengikut keutamaan yang merangkumi kepada pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan, dan peruntukan masa yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan pertandingan pemidato, dan pemidato juga dapat menjawab soalan dengan baik ketika hakim memberikan soalan kepadanya. Sebagai contoh, pada permulaan pemidato telah mengaitkan dengan isu 13 Mei 1969 dengan pencapaian wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang harmoni, dan beliau mempunyai kesedaran terhadap pemukan nilai-nilai murni dalam negara. Jelaslah bahawa pengucapan awam merupakan satu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dengan berhikmat dan beradab. Ia bukan hanya memerlukan kemahiran, tetapi mempunyai nilai-nilai kesantunan yang tinggi. Gabungan yang harmonis antara kemahiran dan nilai menjadikan pengucapan awam itu bukan hanya berkesan, tetapi beradab dengan kesantunan yang bernafaskan kepada nilai dan prinsip agama. Sebagai penggolongan yang telah diperincikan, jelaslah bahawa di sini maklum balas bagi persembahan pengucapan awam amat penting dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengucapan awam dalam diri masing-masing. Kesimpulannya, berdasarkan persembahan pidato tersebut dapat menilai dan memperbaiki kesilapan yang kecil dilakukan untuk meningkatkan mutu persembahan dalam pengucapan awam sekaligus dengan meningkatkan keyakinan untuk bercakap di khalayak ramai.